tolong sediakan pensel, kertas, pen, buku nota ya untuk menulis dan juga untuk buat graf bersama-sama nanti. Alright? Nanti buka sekolah nanti next week, cikgu nak check ya graf awak. Tolong bawa graf ke kelas. Boleh ya? Baik, tajuk kita hari ni kita nak tengok ya, dia bagi satu problem base kan. Dia bagi satu situation kan. Boleh nampak gambar tu kat skrin? Boleh. Okey. Tengok kat skrin tu kan, dia ada budak main dekat playground, main swing kan. Okey, apa yang awak boleh observe kat situ? Kawan dia kata, look over there, the two swings are swinging at different speed. Okay, right. Probably due to the length of the chain of the swing. Okay, let us carry out an investigation of a simple pendulum. So, bila kita observe sesuatu kan, daripada observation kita itulah kita boleh hasilkan pertanyaan kan untuk kita siasat. Okay. Now, tengok eksperimen ni pula. Cikgu Zila dah tunjuk Fazi lah ya. Eksperimen 1.1. Jadi, minggu lepas kita dah belajar kan. Okay, scientific investigation starts with inference. Betul? Untuk inference ni daripada form 1, form 2, form 3 awak dah buat. Faham? Jadi inference ni kita punya kesimpulan awal bila kita tengok sesuatu benda. Okay? Kita nampak tadi satu budak tu dia swing laju, satu budak tu dia ayun perlahan kan, swing lebih perlahan. Jadi kita nampak apa perbezaan dia? Kita kata sebab panjang buaian itu. Jadi kita dah buat kesimpulan yang A dia swing lebih laju kerana buaian dia lebih pendek. Itu adalah inference. So inference kita state kita punya observation, apa yang kita nampak dan kita bagi reason. Contoh kita nampak kucing kan, seekor kucing yang gemuk. Kita observe kucing itu gemuk. Jadi apa kesimpulan kita? Kita kata kucing itu gemuk kerana dia kuat makan. Betul? Itu adalah inference. Tapi adakah inference kita betul? Kucing tu gemuk sebab dia kuat makan. Jadi kita kena uji inference kita dengan menghasilkan hipotesis. Bila kita nak buat hipotesis, nak bina hipotesis, kita kena ada kita punya pemboleh ubah, variables. Okay, kita go back to our swing tadi. Kita kata yang pendek tu akan berayun lebih laju. Okay, inference kita kerana dia kata tu the longer the length of simple pendulum, the longer the period of oscillation. Dia kata yang swing yang panjang tu kan semakin panjang buaian, semakin lama masa ayunan kan. Itu adalah kita punya hipotesis. Kalau kita nak ubah kepada semakin pendek lah, semakin pendek masa ayunan. Okay, baik. Dalam kes kucing tadi kita boleh cakap lah semakin banyak dia makan, semakin gemuk dia jadi. Betul? Kita boleh uji kan. Jadi kita boleh manipulate makanan. Jadi kita respon kita timbang kucing tu. Betul? Jadi kita boleh buktikan yang hipotesis kita tu betul atau inference kita tu betul atau salah. Okay? Okay, untuk hari ni kita akan uji iaitu. So, aim kita to investigate the relationship between length of simple pendulum, panjang tu. Okay, kita ubahkan. Takkan kita nak gunakan swing kat dalam makmal kan? So, kita ubahkan kepada radas yang boleh digunakan di makmal. So, kita gunakan pendulum tu. Kita check panjang, benang. Okay, dengan kita nak tengok pula masa tempoh ayunan bandul. Okay, jadi kita punya variables. Apa yang kita ubah? Kita dah belajar form 1, form 2, form 3 kan? Macam mana nak decide your variables. Apa yang kita ubah? Length of pendulum. Length of pendulum. Bagus. Fatin ke yang jawab? Siapa yang jawab tadi? Saya. Dia. Bagus. So kita nak ubah panjang. Okay. Cuba tengok gambar rajah tu. Kita akan ubah panjang. Kita akan rekod masa kan untuk time. Betul? Untuk tempo kan period of oscillation. Bawah sikit lagi. Tunjukkan prosedur boleh tak? Thank you. Okay, nanti dalam SPM, prosedur akan diberi kepada awak. Dia bagi step 1 sampai step 9. Jadi radas dia bagi, jadi awak kena baca prosedur dan setkan sendiri radas. Okay. Kemudian dalam prosedur tu, dia kata adjust the length of pendulum. Kita start dengan 20. Lepas tu kita step 8,
repeat the experiment with length of pendulum 30, 40, 50, 60 kan. Dekat situ kita dah tunjukkan kita punya manipulated variable. Okay, pemboleh ubah dimanipulasi. Yang kita nak rekod dekat situ ya, step keempat. Measure and record time taken for 20 oscillation. Okay, apa yang kita rekod tu, itu adalah kita punya responding variable. So kita dah dapat dua dah, manipulated dengan responding. Sekarang yang ketiga, constant variable kita. Cuba tengok kat procedure. Atas sikit kot. Okay, kat mana kita punya constant variable dalam kita punya procedure? Siapa nak cuba? Fateno, terima kasih. Buka kamera. Yang lain boleh je buka kamera kan? Lelaki, cikgu nak kenal. Perempuan nak pakai tudung. Okay, boleh. Siapa nak cuba dekat situ? Dekat mana constant variable awak? The time. The time. Time tadi kita buat apa tadi? Kita rekod kan? Kalau benda yang kita rekod itu adalah kita punya responding. Mass of pendulum. Mass of pendulum. Betul kan? Bagus Tania. Tapi mass of pendulum ada tak tulis kat dalam ni? Dalam prosedur ni? Tak ada. Tak ada kan? Yang lain clue. Cikgu Fazil dah tunjuk arrow tu. Apa? Siti Hajar nak cuba? Siti Hajar nak cuba? Nur Anis. Banyak tu, cepat. Siapa nak cuba? Cikgu Fazil boleh highlightkan lah. Tunjukkan kat mana tu. Kat mana ada tunjuk situ. Fatin dah nak macam nak jawab je tu. Ellie nak jawab. Bagus. The angle of the pendulum. Angle of pendulum. Apa maksud dia? The angle. Ya, bagus. Angle. Apa maksud dia? Okey, sekarang kita akan buat eksperimen ni. So, cikgu nak bagi tahu, nanti bila buat amali, prosedur dia bagi. Dari situ, daripada prosedur dia bagi, awak boleh tahu manipulated yang kita ubah-ubah step 8 tu. Kita punya responding apa yang kita ukur step 4. Okey, dan apa yang kita fixkan, fix variable ya, constant variable. Okey, step 3 tu. Okey, so kita dapat markah 3 lah dekat situ untuk variable. Alright, so sekarang cikgu nak serahkan pada Cikgu Zila pula untuk menjalankan eksperimen ini. Sebelum tu kita terangkan dulu macam mana kira satu ayunan lengkap. Okey, satu ayunan lengkap dikira dari sini ya. Okey, cikgu tarik dari kata ini sebelah kiri cikgu ya. Okey, dia pergi ke sini, ke kanan dan ke kiri balik ke tempat asal. Cikgu lepaskan baru kira sebagai satu. So awak jangan silap, awak tak boleh kira dari kiri ke kanan ni macam ni je. Kira sebagai satu. Itu salah ya. Faham ya? Kita kira 20 ayunan lengkap ya. Kalau ikut textbook tu. Okey. 1, 2 mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 20. Okey. 31.65 saat. 31.65 saat 31.65 saat. Mula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okey, jelas tak suara saya? Jelas. Yes. Okey, so yang saya tunjukkan tadi
Number one, kita akan plot a graph of T against L. Okay. And graph of T square against L on separate sheets of graph paper. Jadi kita akan plot dua graf di atas dua kertas graf yang berbeza. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Untuk saya bagi awak plot graf ini. Ada soalan tak? Dalam matematik dah belajar kan untuk buat graf, betul? Betul. Okey. So ini adalah graf T square, okay, unit dan juga L dengan unit. Okay, so kita tengok paksi dia untuk paksi Y yang paling tinggi nilai ialah 2.5. Okay, so lepas tu kita bahagikan, so you akan dapat graf mula daripada kosong, kosong. Okay, sini 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5. Okey, tengok paksi Y pula, paksi X pula. So kita ada 10. Tengok sini skala dia, saiz dia sama. Kalau dalam kertas graf awak dia ialah 2 cm ya. 10, 20, 30, 40, 50, 60. Okey, yang pertama sekali mesti pastikan skala seragam. Okey, kemudian kita dah transferkan bacaan data kita ke atas kertas graf. Kita ada 5 bacaan. Kita buat pangkah ya, jangan buat dot macam tu ya. Okey. Okey. Kemudian kita dah pindahkan data kita nak dapatkan seperti yang Cikgu Sab bagi tahu tadi, best fit graph. So kita ambil garis lurus yang terbaik. Okey. So garis lurus yang terbaik. Okey, itu garis lurus. Semua ada dengan saya ke? Saya takut saya cakap seorang-seorang ni. Okey, alhamdulillah, terima kasih banyak. Okey. So next, apa yang perlu kita cari sekarang ialah kita nak cari kecerunan. So rumus kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi X2 tolak X1. Jadi X2 Y2 cikgu dan X2 cikgu ni ya. Ni. Ini ialah X2 Y2. Dan X1 Y1 saya ni, X1 Y1 iaitu 0, 0. So saya akan lukis satu segitiga. Okey, satu segitiga macam ni. Ni segitiga. Okey. So di sepanjang ni kecerunan ini awak boleh ambil mana-mana saja ya untuk cari kecerunan sebab nilainya adalah sama. Baik. So tadi kita dah plotkan graf pada paksi X ini, unit dia ialah dalam sentimeter, betul tak? Betul. Okay, so kita cari M tadi ya. M sama dengan, so Y2 kita ialah 2.0 bahagi dengan X2 kita ialah 55 cm. Sini ialah S kuasa 2. Sekarang ni kita kena tukar unit sebenarnya, yang itu yang saya tanyakan awak sebelum awak lakukan eksperimen tadi. Saya tanya ada pertanyaan, sebenarnya saya nak awak bertanya perlukah kita tukar unit ni kepada unit SI? Sebab minggu lepas kita dah belajar unit SI, betul tak? Okay. Untuk pengiraan kuantiti fizik, okay, kita kena tukarkan kepada unit SI. Saya sebut ni untuk pengiraan ya, bukan di atas graf. Kadang-kadang di atas graf kita boleh juga gunakan unit sentimeter. Dan kadang-kadang dalam graf kita boleh juga tukarkan kepada unit SI. Tetapi untuk kita menggunakan kuantiti yang kita akan dapat daripada kecerunan ini, untuk kita hubung kaitkan, relate dengan teori, kita perlu tukarkan dalam unit SI. Jadi unit SI bagi sentimeter ialah meter. So saya akan tukarkan nilai ini terus kepada meter. Okay, so nilai ini nanti kita akan dapat 0.55 meter. So 2 bagi 0.55 awak dapat berapa? Cuba tekan kalkulator.
awak akan dapat 3.6364. Betul tak? Betul tak? Oh, Okey, betul. Okey, itu Betul. ialah kita punya kecurunan. Okey, so kecurunan ni tak perlulah saya tulis dia punya nilai sebab kecurunan tak ada nilai kan? Okey, so daripada graf garis lurus, so ini ada kita kata apa, cross curriculum dengan mathematics. So kita dapat graf Y sama dengan MX tambah C. Okey, ini dah belajar last week. Okey, last week kita dah belajar. Okey. Awak tengok analisis graf. Okey, dalam buku teks. Okey, analisis graf. Okey, diberi dia kata T kuasa 2 sama dengan 4 pi kuasa 2. Sekejap ya. 4 pi kuasa 2 L per G. Cikgu mana dapat tu cikgu? Dalam buku teks. Cuba tengok dalam perbincangan. Ada tak? Jumpa tak? Jumpa tak? Jumpa. Okey, kita nak hubung kait. So kita boleh hubung kaitkan T kuasa 2 ini ialah kita punya paksi Y, betul? Betul. Okey, T kuasa 2 ialah paksi Y. Okey, paksi X kita ialah apa? L kan? Betul tak? ya. X Betul. kita ialah L. Jadi apakah kecurunan kita? Kita ada pintasan tak pada paksi Y? Ada tak pintasan? Tak ada. Tak ada. Tak ada. So, tak ada. Jadi kita punya M, kecurunan kita ialah apa kecurunan? Saya ambil warna purple lah kecurunan. M ialah ni M kita ialah 4 pi kuasa 2 per G. So dari sini kita dapati bahawa kita punya kecurunan M sama dengan 4 pi kuasa 2 per G. Okey, ingat semula kita punya nilai M tadi yang kita dapat daripada kecurunan ialah 3.64. So kita akan masukkan nilai ini ke dalam M. So 3.6364 sama dengan 4 pi kuasa 2 per G. So saya nak pelajar cari G. Tolong saya cari G. G sama dengan 4 pi kuasa 2. Siapa dah dapat? Bahagi 3.6364. Yes. Berapa dapat G? 10.89. 10.89 kan? 10.89. Okey, awak tahu tak 10.89 ini unit apa? Okey, tengok So saya katakan tadi M ini kecurunan, tak ada unit kan? Tapi tadi, okey, 2 ini tadi ialah S kuasa 2. Ini ialah L tadi ialah M. Betul tak? S kuasa 2 per M. Itu kita punya kecurunan kan? So kecurunan dekat sini ialah S kuasa 2 M negatif 1. Betul? Betul tak ini? Betul tak unit dia? Betul tak unit dia? Okey, atas ni tak ada unit lah kan? 4 pi kuasa 2 tak ada unit. So bila kita naikkan ke atas, okey, sebab dia per kan? Bila kita naikkan ke atas, dia akan jadi M positif 1, S negatif 2. Wah, cantik-cantiknya. Awak faham tak apa yang kita dah dapat ni? Kita dapat apa ni? Ni nilai apa ni? Ni nilai apa? Unit bagi apa? Siapa tahu? Kita tak belajar lagi tapi saya tanya. Tahu tak? Laju. Pecutan. Acceleration. Yes, acceleration. But what type of acceleration? G. What type of acceleration? G tu maksud dia apa?
Gravity. Ya Allah, pandainya. Saya dengar gravi ya. Gravitational. Ya Allah, gravitational acceleration. Tepuk tangan. Yeay. Jadi seronok tak? Seronok. Kenapa ada gambar anak saya dengan buaya ni? So daripada eksperimen, ni dia main buayan ni. So awak jangan ingat awak main buayan. Buayan itu awak hanya bermain. Sebenarnya ada elemen, konsep fizik yang kita boleh aplikasikan. Okey? Kalau awak jalankan eksperimen dengan baik, awak rekod data dengan tepat, okey, kita boleh dapat nilai pecutan graviti bumi. Jadi tahniah kepada tim kita hari ini, tim cikgu dan tim pelajar, kerana kita dah berjaya mendapat nilai pecutan graviti sebanyak 10.89 meter per saat daripada eksperimen yang kita jalankan. Okey. Untuk hari ni kita belajar apa hari ni? Apa dia? Buat graf. Cara buat graf. Cara buat graf yang betul. Lagi? Cara kira Lagi? gravitational acceleration. Nak cari kecerunan kan? Ya. Dan juga sebenarnya kita nak belajar tentang scientific investigation. Yes, Okay. scientific investigation. Daripada kita mula daripada awal tadi kan, daripada kita buat inference, kita buat hipotesis, kita cari variable, lepas tu kita record data, kita buat eksperimen, kita record data dan kita analyse data. Okay, last sekali lah ni. Dalam scientific investigation, step yang last sekali. Last Kita sekali kena belum buat lagi. apa? Last sekali belum lagi. Kita kena buat kesimpulan. Conclusion. Yes. Okay, jom kita nak habis ni. Siapa nak bagi conclusion untuk eksperimen ini? Conclusion untuk eksperimen tadi. Siapa jawab dapat hadiah? Minggu depan datang sekolah dia pusat bagi hadiah. Fatin dan Husna nak jawab tu. The longer the length of time. Yeah, the longer the length of thread. Okay, the longer the length of pendulum, the longer the time taken will be the longer time taken for the to pendulum to Time taken for a for complete oscillation tu oscillation. nama dia period ya. Period of oscillation. Betul. Kena ingat terms tu. Selalunya kalau kita buat conclusion, kita kena tengok balik hipotesis kita. Hipotesis kita kata the longer the time of the longer the length of the pendulum, the longer the period of oscillation. Bagus, good try Husna. Discussion tadi yang awak akan jawab dalam buku teks tu semua kita dah discuss tadi. Jadi cuba jawab sendiri. So kita dah sampai conclusion, kita dah dapat conclusion based on kita punya hipotesis. Jadi kita dah sampai di akhir pembelajaran pada hari ini. Ya. Tapi daripada eksperimen tadi dah nampak kan? Lebih panjang, benang tu, pendulum tu lebih lama tempoh. Okey? Nanti jumpa cikgu, sila tegur ya. Cakap Assalamualaikum. Baik, cikgu. Cikgu. Sama.